Scammer, jangan jadi mangsa mereka. Kita kupas dalam PM Tepi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saya. Bersama saya ni sebelah kanan ni dalam polis jawatan nanti dululah. Namanya Cik Rahmat. Tak payah sebut kan, tu yang Itu masalah. Okey, sebelah kiri saya warga Lembaga Zakat Selangor, Cik Taqiyuddin di bahagian keselamatan. Mungkin untuk yang pertama ni Tuan Rahmat saya. boleh perkenalkan diri, jawatan apa kan, sebut salah ya. takut kan. Dah faham, berapa faham. lama kan. Contohlah boleh kan. Terlebih dahulu saya nak ucapkan terima kasih kepada Lembaga Zakat Selangor kerana sudi jemput saya. Okey. Saya tahu saya bukanlah orang yang hebat mana, tapi Lembaga Zakat jemput tu saya rasa Hebatlah. taklah hebat, tapi rasa terharulah rasa. Alamak dia sedih rasa sedih. Okey. Sebab selama ni ambil duit saya je kan. Alamak, sekejap lagi minta IC. Okey, saya Rahmat Fitri bin Abdullah. Okey. Berpangkat ASP, bertugas dalam Polis Diraja Malaysia selama lebih kurang 20 tahun. ASP tu apa? Assistant Superintendent. Okey. Sekarang saya bertugas di Bukit Aman sebagai ASP Analisa. Sebelum ni saya pernah bertugas di beberapa formasi dan juga beberapa bahagian lain. Antaranya saya pernah bertugas di IPD Petaling Jaya sebagai pegawai penyiasat jenayah. Saya training setahun dulu kat Pelapor, setahun. Ustaz, kena training, kena lanyah, awal pagi dah bangun, tidur lambat. Itu sebab Alhamdulillah kental. Setakat ni lah. Setakat ni lah. Kena marah tak apa. Tak apa. Tak marah. Tak Alhamdulillah. marah. Okey, nampak saya sendiri. Bagus. Suka. Teruskan. Jadi selepas saya bertugas sebagai pegawai penyiasat jenayah di IPD Petaling Jaya, Berapa lama dah bertugas kat PDRM? PDRM lebih kurang 20 tahun. 10 tahun tuan. Tugas saya mostly dalam PDRM ni banyaknya pegawai penyiasat. Okey. Sebelum ni siasat kes samun, rompak, gaduh, bunuh dan pelbagai kes-kes jenayah kekerasan. Itu kategori kes jenayah kekerasan. Dia keras, melibatkan senjata, melibatkan kecederaan. Tetapi pengalaman saya banyak adalah di dalam bahagian Jabatan Siasatan Jenayah Komersial untuk menyiasat kes-kes penipuan, pecah amanah, pemalsuan. Saya bersyukur dan beruntung kerana saya dapat merasai pengalaman kedua-dua jabatan ini, which is ianya sangat mencabar. Saya suka benda yang mencabar. Jadi dalam kes-kes jenayah komersial ni saya dah bertugas di beberapa daerah, antaranya Petaling Jaya, di IPK Selangor, sebelah ni dulu pejabat saya. Saya pernah bertugas di IPD Kajang, saya pernah bertugas di Bukit Aman, dan sebelum ni saya bertugas di IPD Sentul, dan saya kembali balik ke Bukit Aman lah. Tugas saya sebagai Lembah Kelang je lah tuan ya? Lebih kurang kawasan Lembah Kelang. Lembah Kelang. Alhamdulillah saya dapat duduk tempat-tempat yang hot and spicy. Okey, baik. Okey, di sebelah kiri saya pula Ya, Ustaz. Cik Taqiyuddin. Okey, mungkin boleh cerita sikit tentang latar belakang dengan Lembaga Zakat dah berapa lama Ya, dan Ustaz. di jabatan mana sekarang? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Rahmat, Ustaz Zahan. Nama saya Ahmad Taqiyuddin bin Hadi. Saya diperjawatkan Ketua Jabatan Keselamatan di Lembaga Zakat Selangor. Saya baru lagi tuan, 2 tahun. Saya join Lembaga Zakat Selangor ni pada penghujung masa tu Covid kan, 2021 kan. Sebelum tu saya dalam security juga. Private security di Kuala Lumpur kan, yang jaga bertugas dekat Menara IMC sebelah Concord tu kalau tuan tahu kan. Sebelum tu saya bersara daripada Angkatan Tentera Malaysia. Spesifiknya bawah Tentera Laut Diraja Malaysia. Saya last rank saya Lieutenant Commander lah kan. Saya bersara 2017. Terus sedikit banyak sampai sekarang. Kira baru lagi lah tak? Baru 2 tahun kat sini. Ni polis, ni askar. Jadi lepas jadi askar macam Sony. Ke kalau ini Dia dah tidak. Dia dah bersara. Kalau saya memang jadi begitu. Okey, dicontoh. Ini bersara tidak macam sama. Okey, baik. Nak tahulah kan bila kata orang cakap scammer ni
macam-macam. Betul. Boleh tak nak ada kategori, sebab lembaga zakat ni adalah kes-kes scammer. Nah, mungkin kalau di PDRM antara jenis-jenis scammer tu. Okey, saya bila cakap pasal jenis scam, Ustaz, tuan, ada banyak jenis scam. Terlalu banyak. Pelbagai cara, pelbagai kaedah, pelbagai modus operandi. Bila kita fikir balik, bila terlalu banyak ni, apa sebenarnya scam ni? Macam mana dia boleh scam kita? Bagaimana dia scam kita? Penting untuk kita tahu bahawa bila kata scam ni, dia mesti menyamar. Kena ingat, ayat scam dia menyamar. Apa-apa pun menyamar. Telefon menyamar, mesej menyamar, jumpa menyamar, apa saja menyamar. Saya nasib baik kita punya podcast ni di pejabat lembaga zakat. Betul. Kalau tak, saya tak percaya lembaga zakat yang buat podcast ni. Aduh, di lembaga zakat nak minta boleh boleh jadi menyamar ni. Tak nampak pakai baju lembaga zakat. Patutlah dia tadi dia tanya. Saya nampak ni macam Baik Muamalat dia sebut. Baik Muamalat. Saya pegawai lembaga zakat approach saya untuk datang. Saya tanya macam-macam. Kita interview jalan macam model. Lepas ni saya beritahu dekat di penerbit, jangan dah jemput dah. Jadi bila kita cakap pasal scam, bila kita relatekan dia dengan penyamaran. Right. Maka dalam semua kes, semua jenis kes, modus operandi dalam jenis scam, saya boleh katakan semuanya melibatkan penyamaran. Contoh phone scam. Ni yang paling legend. Kes phone scam ni paling lama. Dari dulu sampai sekarang. Tak sepatutnya ada. Saya pun hairan kenapa masih ada mangsa yang menjadi mangsa scam. Dia akan menyamar sebagai LHDN. LHDN paling banyak. Mahkamah, Even kita pun pernah kena. custom, maybe lembaga zakat, maybe. Tapi saya belum pernah dengar lagi lembaga zakat, because target dia adalah pelbagai bangsa. Lembaga zakat ni macam logiknya untuk Muslim, orang Islam. That's why dia tak nak guna nama lembaga zakat. Takut target dia tu tak kena pada orang dia. That's why dia akan gunakan yang secara general yang boleh kena pada semua orang. JNT, syarikat delivery, bank, polis, LSDN, KKM, lembaga tabung haji pun ada. Last time lembaga tabung haji dia menyamar, dia dapat mangsa tu mengalami kerugian almost 40k. That's why kita bila penyamaran ni, saya suka memberitahu kepada semua orang di luar sana. Apabila anda menggunakan handphone, anda kena tahu etika menggunakan handphone. Sebab melalui handphone, siapa-siapa boleh menyamar siapa-siapa. Ustaz, saya kalau ni live Ustaz, kalau Ustaz dengar suara saya dalam telefon macam Jamal Billah. That's why saya kata kalau nak buat live jangan dalam telefon. Takut orang keliru. Nyanyi sikit kekasih awal dan akhir. Tak boleh, kena ada muzik. Alah. Jadi itu antara kes yang orang kata menjadi trend dari dulu sampai sekarang. Kejap tuan, kejap. Kalau macam JNT Food Panda tu macam mana dia scam? Okey, dia macam ni. Laju terus apa tu masuk. Pertama sekali dia akan approach awak, kononnya awak ada menerima barang ataupun menggusan kita ada kat tempat dia kan. Kena bayar. Kebanyakan masyarakat di luar sana, dia ni suka dapat barang percuma. Dia tahu dia tak order barang. Dia tahu dia tak patut dapat barang, tapi dah ada dengar ada barang percuma nak sampai lah. Sudah respon. Itu pertama. Yang kedua, dia akan menakutkan. Biasanya dia akan mendatangkan ketakutan dengan dakwaan-dakwaan yang tidak betul. Contoh, di telefon Ustaz, ada satu barang dipostkan atas nama Ustaz ataupun dengan menggunakan nama Ustaz. So, kita cek dalam barang ni mempunyai barang-barang salah. Dia akan wujudkan kesalahan itu. Kemudiannya dia akan kata, okey, Ustaz terlibat dengan siasatan ni, kita terpaksa siasat Ustaz. Saya akan sambungkan panggilan ni ke polis. Dekat situ banyak pihak memainkan peranan. Dan bila orang dengar polis je, automatik orang dah takut. Bukan takut lah, panik lah. Sebab polis kan macam tu kan. Panik tak ada, yang tak panik lah. Jadi apabila masyarakat kita yang jenis tak biasa berurusan dengan polis, yang mudah takut, bila dengan polis siasat dia jadi takut, dia gabra. So pada proses kononnya siasatan itu berlangsung dalam telefonnya, semua dalam telefon, dia diminta untuk menyerahkan maklumat bank. Dia diminta untuk buat bayaran. Di situ bagaimana kerugian itu datang. Di situ bagaimana mereka ini rugi. Seorang mangsa pernah kerugian 5 juta ringgit gara-gara scammer ini menyamar sebagai pegawai KKM. Tuan kata tadi bila kata polis kan, maknanya kita dengar polis tu kita takut. Jadi
polis dia buat siasatan macam-macam segi. Adakah dengan cara telefon Prosedur. tu salah satu Okey, Ustaz tanya pasal prosedur. Okey, ni prosedur penting Okey. Semua orang kena tahu. Okey. Saya selalu cakap tak nak kena scam, amalkan 3 perkara. Yang pertama, awak jadi manusia normal. Manusia normal. Macam mana tu? Saya tak nak tuan, saya tak nak tuan belajar tinggi-tinggi pandai-pandai. Nanti orang yang belajar tak tinggi dia kata, "Alah tuan ni cakap kita orang dah tua, macam mana kita nak pergi belajar?" Tak. Saya minta jadi normal je tuan. Maksud saya di sini, orang yang normal dia tahu. Dia tak order barang, dia takkan dapat barang. Okey. Orang yang normal dia tahu. Dia tak masuk apa-apa pertandingan, kenapa dia nak dapat hadiah? Banyak kadang-kadang dia dapat mesej kononnya hadiah. Orang yang normal dia tahu pelaburan itu masuk 500 dapat 16,000 tak masuk akal. Orang yang normal. Saya nak jadi normal je. Orang yang normal dia tahu dia tak pernah buat salah. Kenapa dia nak takut? Kenapa nak takut? Okey. Itu pertama. Yang kedua, tak nak kena scam, ikut prosedur dan SOP. Lembaga zakat. Dia dah ada prosedur dia dah. Kalau tak ikut prosedur, ada something wrong lah kat situ. Kena ingat tu. Sama macam kes lain, contoh yang tadi tu. Bila dia disambungkan ke balai polis untuk siasatan. Bayangkan panggilan tu asalnya daripada JNT. Daripada LSDN kononnya. Dia sambung ke balai polis. Itu dah tak ikut prosedur tuan. Tuan sebelum ni bertugas Angkatan Tentera. Bolehkah Angkatan Tentera sambung ke agensi lain? Panggilan telefon. Boleh sambung tak? Boleh. No. Maksud saya tentera sambung ke balai polis. Tak boleh. Tak boleh kan? Tak boleh. Dalam satu tempat, ATM satu bangunan. Unit ni nak sambung unit ni, itu boleh. Tapi untuk contoh JNT, sekejap saya sambung awak kepada pegawai penyiasat. Polis, tak boleh. Tak boleh. Tabung haji, sambung balai polis, tak boleh. LSDN, sambung mahkamah, tak boleh. Itu tak ikut prosedur dah. Dalam proses siasatan, polis tidak menjalankan siasatan hanya melalui panggilan telefon. Betul. Untuk makluman awal kita dapat tu boleh. Maklumat awal. Contoh. Ustaz komplain, tuan, saya dengar rumah sebelah macam ada orang kena dobol lah. Kan? Macam mana Ustaz tahu? Kita akan tanya. Tuan, saya dengar suara perempuan ni jerit, tolong, tak nak. Benda-benda macam tu, itu maklumat awal. Okey, Ustaz bagi saya lokasi kat mana. Kena, itu maklumat awal. Report polis mesti pergi ke balai. Report polis yang biasa orang buat panjang sikit kan, pada sekian tarikh, jam sekian tarikh, cerita tu, itu mesti ke balai. Maklumat awal boleh. Itu prosedur kita kena tahu. Dan dalam apa-apa kes, contoh bila dia kata dia polis, katalah dia polis, dia tak boleh minta bayaran, deposit lah. Yes. Dia tak boleh. Dan dia tak boleh tanya soalan-soalan yang sulit. Contohnya, you bagi saya password you, username you, TAC number you, OTP number bank, itu semua maklumat sulit kita tak tanya. Polis melalui panggilan telefon hanya berurusan untuk panggil datang ke balai, itu saja. Kalau datang balai, itu bukan scam. Takkanlah dia nak scam kot, dah suruh datang balai. Kan? Dia suruh, kita kena faham itu. Ada orang, dia buat report. Lepas buat report dia balik. Sepatutnya dia berjumpa dengan pegawai penyiasat. Tempat balai terima report dengan pejabat pegawai penyiasat kadang-kadang tak sama. Jadi dia terus balik. Kita telefon dia, tuan tadi ada buat report? Ya. Nombor report tuan sekian-sekian nombor report. Kita baca. Report tuan berkenaan so and so. Sama lah macam dia buat report. Tak tuan hadir ke bilik pegawai penyiasat, dia tak nak datang. Dia kata kita scammer. Yang itu dia kata scammer pula. That's why kena faham. Bila kita suruh adik, dia gini, scammer dia takkan suruh datang ke balai. Scammer apa-apa urusan semua dia nak dalam telefon je. Kalau tak percaya, cuba tanya dia, okey saya nak datang ke balai pejabat awak kat mana. Dia akan sebut pejabat dia, tapi dia akan sebut pejabat dia, contoh Ustaz duduk Shah Alam, dia takkan letak kat Shah Alam. Dia tempat-tempat mana-mana. Kedah, Sabah, Sarawak, yang jauh-jauh. Dia tahu Ustaz takkan boleh pergi sana. That's why dalam apa-apa jenis. Yang tip ketiga ni paling penting. Ini you guna confirm you selamat. You semak dan tanya. Semak dan tanya. Polis call kan? Okay, tuan daripada mana tadi? Balai mana? Nanti saya call balik. Letak. Cari nombor telefon rasmi balai tu, telefon, confirmkan. Ada tak nama Ustaz so and so kat sini? Ada tak nama Tuan so and so kat sini? Kalau ada minta sambungkan, biar kita cakap melalui panggilan yang betul. Dia, scammer ni pandai. Dia akan cakap apa tau? Cuba awak tengok nombor telefon dekat ni. Kita orang pakai nombor telefon tu lah. Dia pun pergi Google, tengok memang betul. Sekadar apa yang Google saja dan berdasarkan apa dia cakap tu, belum confirm lagi tu selamat. Awak kena semak, awak kena call.
Contoh dia kata daripada lembaga zakat. Okey, Ustaz daripada lembaga zakat mana? Saya lembaga zakat Selangor. Okey, nanti saya call balik. Cari nombor lembaga zakat Selangor, call, ada tak nama ustaz ni? Kalau ada, jangan sekadar cek ada ke tak ada, sebab kadang-kadang dia menyamar sebagai ustaz. Kan? Saya nak bercakap dengan ustaz tu. Itu penting. Sebab banyak orang akan menyamar. Dia biasa orang-orang yang berperwatakan menarik, berketerampilan, boleh menarik perhatian, handsome dan sebagainya, memang muka dia atau partikular dia akan disalahgunakan. Tapi tuan nak tanya sikit lah kan. Isu dia sekarang ni kan, pada 3 cara tadi, normal, ikut prosedur dan semak tu. Tapi in the first place, how dia scammer ni dapat contact number tu? Sebab dia bila selalu kita terima panggilan pun, macam saya pun ada pengalaman HDN sebagainya, dia dah tahu nama saya kan, macam sedikit detail info tu dia orang dapat. Okey. Itu yang kita jadi question mark pada masyarakat, macam mana dia orang tahu kontak tu. Dibeli. Begini. Sepanjang hidup kita lah. Macam tuan dah berapa umur lebih kurang? 50-an? Belum lagi ya? 40-an. Saya 84 lah, saya 84. Katalah dah 40-an. Okey. Sepanjang hidup kita dah 40 tahun. Okey. Berapa banyak borang yang kita isi partikular diri kita? Banyak. Tak banyak, tak pernah Banyak kira kan? pun. Tak pernah kira kan? Tak pernah kira. Adakah orang yang memegang borang-borang itu kita boleh percaya dia punya integrity dia, credibility dia, kepercayaan dia? Tuan beli nombor telefon, tuan isi form. Tuan masuk dalam mana-mana rumah, kondominium, tuan tinggalkan lesen. Tuan register apa ni semua, isi form. Oh, tak terfikir pula. Tuan nak dapatkan zakat ni, isi form. Adakah orang-orang yang memegang maklumat itu orang-orang yang tuan yakin dan tuan percaya dia? Saya kena jelaskan benda ni sebab banyak orang menyalahkan satu pihak saja. Especially orang cakap bank lah. Ramai orang cakap bank jual lah. Macam tu kan. Dia macam ni, kalau nak cerita pasal jual, bukan hanya bank dia jual. Bukan hanya bank je. Tuan nombor telefon tuan register tak? Register? Tuan isi maklumat kan? Saya Saya pernah satu kali dihubungi oleh scammer. Saya dengan Tuan kena scammer? saya tak kena scam, dihubungi. Dia belum kena scam lah. Ada connection lah ni. Ke rasa salah podcast rasa masuk ni? Saya minum dah. Minum. Tak berkering tekak nak cakap apa. Jadi apabila scammer tu hubungi saya bagi tahu nama penuh saya, nama Fitri bin Abdullah, nombor STC, saya tak tipu. Tak tipu. Sebab saya tahu dia tak boleh buat apa pun. Dan dia minta alamat saya. Bila dia minta alamat, saya bagi alamat. Saya ada banyak tempat. Kita government server kan berpindah-pindah. Okey. Rupanya alamat yang ada pada dia tu adalah rumah alamat di Ibu Pejabat Polis Daerah Kajang. Dia kata alamat yang dibagi tak sama dengan dalam sistem. Saya pun cakap kalau dalam sistem apa alamat saya? Saja tanya dia kan. Dalam sistem ni Ibu Pejabat Polis Daerah Kajang. Dia cakap saya memang pernah bertugas kat situ. Alamat lama lah. Alamat lama. Seingat saya yang saya register untuk di situ adalah Astro. Astro kita register macam mana? Isi borang juga. Isi borang kan? Kita tak deal dengan Astro, kita deal dengan siapa? Kalau ada Astro, Agent dia tu lah. boleh percaya ke? Tuan? Unified pun sama kan. Sama. Ni bukan saya kata Astro tu scam. Okey, faham. Astro tak, ni agent. Kita cakap pasal agent lah. Kan, mana-mana je. Sekolah. Tuan, anak tuan berapa contoh? 7, 8? 2 tuan. Acar saya 6. Oh 6. Jadi saya kena bagi bos tu. Tu saya sebut 7 dengan 8. Tuan, sepanjang anak sekolah, awal tahun berapa banyak borang kita isi? Ni saya bukan kata sekolah tu sekian. Saya nak cerita pasal kita isi maklumat peribadi tu lah. So maknanya kata kat mana-mana ada tempat untuk kita dedahkan maklumat kita. Kat mana-mana tuan. Kat masjid pun ada. Ada. Masjid berisi borang. Sebenarnya tuan, kita tak perlu risau jika scammer tahu alamat kita, data kita lah. Tak perlu risau. Dia tak boleh buat apa. Sebenarnya maklumat-maklumat detail itu diperlukan oleh mereka hanya untuk menjayakan lakonan mereka saja. Penyamaran tu Penyamaran. lah. Dia nak sukses dalam lakonan dia. Kononnya kan sebagai pegawai polis, dia boleh sebut nama aku betul, penuh apa semua betul lah dia polis ni. No, itu bukan sebenarnya justifikasi atau kriteria untuk mengesahkan bahawa orangnya si pemanggil itu adalah orang yang dikenalkan diri itu. Kena betulkan, mindset dia kena betulkan. Dia saya mulai hari ini atau
Daripada sebelum ni pun saya dah cakap banyak kali. Jangan hanya sekadar dia boleh sebut nama penuh dengan IC, you percaya dia siapa, jangan. Tuan, maklumat boleh dapat kat mana-mana. Hari tu saya beli bukan underwear, boxer. Okey, boxer. Saya beli boxer, kena tinggal tuan nama dengan nombor telefon. Kena, beli boxer. Gitu. Siapa? Jadi nak bagi tahu apa-apa kalau wanita lagi lah. Beli Tupperware isi borang, beli periuk isi borang. Dia orang kan banyak online. Tak ada host wanita ke? Mungkin kalau boleh next time kita ada. sikit lah. Ya. Tapi saya pastikanlah bukan Tuan Rahmat juga. Kita nak tanya pada Sebab sekarang ni zaman orang kata shopping tu online. Shopee sebagai Lazada kan. Semua isi detail kan. Okey. Dia kata ada satu pertandingan tawaran menarik cabutan bertuah. Contoh. Cabutan bertuah kita dikendaki untuk isi borang, tak kena bayar pun. Isi online. Kat situ ada data kita. Dan sekarang tuan, mudah saja. Dia tak perlu minta tuan. Dia cuma perlu pancing tuan untuk menekan link saja. Dalam iPhone kita kan. Kan kita perasan kadang-kadang ada mesej masuk kat dalam Telegram paling banyak. Mesej ada line biru, kan ada line biru, ada line. Dia minta kita tekan. Dia tekan link habis lah. Itu jangan tekan. Ustaz tekan, tuan tekan je, semua data tuan dengan Ustaz semua dah ada dalam tu. That's why bila cakap pasal data, bukan datangnya asal mesti daripada kita. Maknanya bukanlah ada kata okey orang ni beli data. Beli pun ya juga. Dulu kan sekarang masih ada lagi. Kita panggil dark web. Dalam dark web, Ustaz punya maklumat ni penuh Ustaz. Dia jual maklumat Ustaz. Saya pernah tangkap satu orang yang dia jual data. Satu minggu dia kata dia pas pada kawan dia lebih kurang 1,000 maklumat. 1,000 ke 3,000. Dan dia tak pas kat scam. Saya tak scam orang. Saya cuma jual kepada kawan saya yang dia buat marketing. Okey. Buat apa? Public mutual, marketing apa benda? Apa-apa marketing lah. Okey. Insurans, property kan. Mana lah aku tahu. Jadi mana-mana lah. Jadi pada dia, dia tak melakukan apa-apa kesalahan. Tapi dari segi integriti itu salah lah. Dan pada dia tak apalah, dia nak menolong kawan-kawan dia untuk support bisnes. Tapi at the end bila benda tu dia dah jual kepada satu pihak, pihak lain jual kepada pihak lain. That's why benda ni integriti itu penting. That's why tapi saya nak bagi tahu kat sini, itu bukanlah satu benda yang penting untuk tuan-tuan dan perempuan fikirkan bagaimana untuk mengelak dari scam. Tak ada. Dia tak perlu risau sangat. Tak perlu risau. Sebab open kan. Open. Tuan, Ustaz, tuan. Saya kalau scammer call saya tak tipu dia satu pun. Saya bagi tahu, nama saya Rahmat Fitri Berdabullah, saya duduk kat sini, ni IC saya semua. Dia tak boleh buat apa. They can't do anything. Kan dah start dah. Malah kita nak cakap. Pastikan ada subtitle lah. Okey. Cik Taqiyuddin. Ya. Selama mana bertugas dekat Lembaga Zakat Selangor ni, ada tak kes-kes scam ke, jenayah ke, yelah orang tahu pejabat zakat ni tempat orang bantuan kan? Kalau jumpa yang sebelah ni dia huru-hara lah jadinya. Jadi yang 19 ni apa cabaran? Kok ada scammer jenis-jenis apa? Sepanjang saya 2 tahun kat sini, kebanyakan cabaran kita selalunya pasal bantuan lah. Orang tak puas hati, tak kaunter kan, ada masalah, dia mohon tu mungkin dia tak layak ataupun dia bukan penduduk di Selangor. Sebab kita Lembaga Zakat Selangor yang duduk di Selangor lah, yang kita bagi bantuan ni kebanyakannya kan. Tapi yang dalam kes scam ni ada yang secara rasminya bulan lepas lah tuan. Ada satu kes scam ni yang mana di Sungai Besar Ustaz. Ada kita punya asnaf kita didatangi oleh seorang lelaki mendakwa dia adalah pegawai Lembaga Zakat dan menawarkan pembelian komputer riba. Dia offer, zakat, dia buat tawaran. Dia bantu. Dia ada zakat, dia offer tapi dia datang ke rumah tu Tuan ada bagi bagi komputer riba. Komputer riba. Laptop yang untuk anak asnaf. Yang kena scam ni makcik ke atau perempuan berusia 60-an macam tu lah. Dia ada anak lah. Rasa ada tu. Apa kena mengenai anak dia dengan komputer riba tu? Yelah. Tak, orang tu datang, dia offer zakat nak bagi komputer riba. Yang silapnya dia minta deposit. Dia minta deposit. Lepas tu berapa banyak? Dalam saya
100.5 macam tu lah. 130 dia minta. Tapi bayar 130. Lepas tu balance tu dia suruh tuntut di pejabat zakat. Dia ambil, dia tergesa-gesa lari. Itulah dalam rekod polis dia tu kan. Adakah wanita ini memang penerima zakat atau asnaf? Asnaf kita. Memang dia asnaf lah. Asnaf kita. Adakah, bagaimana dia boleh percaya bahawa orang tu daripada zakat? Itu isu dia. Adakah dah salah? Kita pun tak tahu. Macam scammer ni tuan. Dia orang pandai tau kan. Dia licik. Macam mana dia nak menarik tu, dia bagi offer macam tu. Padahal kita di lembaga zakat ni ustaz, prosedur kita tak ada minta deposit langsung pada asnaf pun. Kalau kita tengok tips yang kedua tadi kita cakap, prosedur. Tidak ada mana-mana urusan perlu bayar. Tak kisah zakat ke, loan ke. Sama juga dengan scam loan. Diorang kena scam untuk buat loan. Saya kata tak ada mana-mana urusan bila you buat tu, you nak kena bayar dulu. Kita bagi nasihat pada public senang tuan. Awak kalau dia minta bayaran, scam tu. Macam zakat lah kan. Zakat pernah tak minta apa-apa bayaran? Fees ke apa? Betul. Confirm tak ada. Confirm tak ada. Memang tak ada. Maknanya kalau lepas ni kita keluar makan ke apa ke, jangan bayar dulu lah. Kita minta tuan bayar zakat di kaunter. Itu ada. Mesti di kaunter. Di kaunter ataupun kita punya online lah kan. Macam kita tak perhati. Tuan, kalau let's say dia datang tu, katalah dia pakai baju macam baju zakat. Dia minta bayaran, boleh tak boleh? Tak boleh, tak boleh. Sepatutnya tak boleh. So masa yang kejadian yang makcik ni kena, kenapa dia boleh? Dia ginilah. Pengalaman saya saya dah 20 tahun dengan lembaga zakat. Lama ni. Okey. Otak. Kau ni. Okey, dia bila mana orang susah ni, kita daripada lembaga zakat Islam kita datang bantu. Once kita bantu tu orang pun nampak cakap zakat datang, dia bantu aku dulu, dia bantu buat rumah apa benda semua. Jadi terhutang budi pun dia, dan dia pun rasa tak kisahlah. Maknanya zakat nak minta apa, tak apalah, sebelum ni dah bantu bagi rumah, kewangan bulanan, bantu hari raya, 100.5 apalah sangat, bagilah dekat situ. Jadi kami pun ada setengah tu bawa lembiat. Kalau macam contoh, saya pernah jaga daerah Hululangan, daerah Gombak. Jadi orang pun tahu. Lembiat tu pun orang boleh duplicate tau. Duplicate. Saya nak beritahu, lembiat orang boleh duplicate. Even kad pun. Yes. Kad nama pun. Kadang-kadang baju pun sama. Dia boleh pakai macam lebih kurang. Saya record satu orang perempuan datang daripada Felda apa kat Pahang tu. Alamak, apa nama Felda? Banyak Felda. Felda Pahang banyak. Bukan Felda, bukan Cini. Jangan macam kita orang nak tahu pula. Dia dah sebut Felda mana, Pahang banyak buka kamus. Felda je lah. Felda kita tahu lah. Dah macam tu. Felda Cini kalau tak silap. Okey. Kita buat ketiga kan. Kita kan nak. Ya kan tu. Dia cerita betul. Right? Makcik tu dia datang daripada Pahang naik teksi. Daripada Felda tu datang ke kaunter ceras. Dia kata saya nak jumpa Cik Khairul Azan bin Ahmad. Dia tulis dekat kertas jawatan saya sekali. Lepas tu saya ustaz lah ni yang kena nyaman guna. Okey. Jadi dia datang, saya kata kenapa ya makcik? Dia kata ni betul ke orang ni? Ya saya. Jawatan tu saya ketua operasi daerah. Gambar tak ada lah. Gambar tak ada. Okey, jadi dia kata makcik nak minta rumah. Makcik nak minta rumah. Dia kata orang tu datang dekat rumah makcik. Dia kata dia suruh bayar 3,000. Lepas tu zakat Selangor akan bagi makcik rumah. Masa tu rumah berharga 27,000. Kita memang ada buat rumah. Sekarang untuk makluman Tuan Rahmat, kita buat rumah 113,000 untuk fakir miskin, syarat dia. Okey. Jadi makcik tu dia tak bagi 3,000 dekat perempuan tu. Dia bagi 1,500. Perempuan yang datang menyamar tu perempuan Yang datang menyamar tu perempuan. Okey. Sekali bila dia jumpa saya tu, saya kata makcik tak ada, saya kata kita zakat Selangor kita akan minta IC mula-mula. Kita akan cek dia dapat bantuan ke tidak. Jadi bila tengok tu tak ada makcik. Sekali yang driver tu pun naik, yang bawa teksi tu. Dia kata, Ustaz,
saya ni daripada faham. Saya bawa kereta sapu, saya bawa makcik ni. Saya pun cakap dekat makcik ni awal, kenapa nak pergi Ceras, Selangor. Dia kata jauh, dia kata nak ambil duit rumah. Lepas tu dia pun kata macam pelik, macam tak masuk akal. Tak normal. Tak normal. Luar kawasan pun. Lepas tu makcik tu pun nangis lah. Jadi saya pun cakap, makcik dah kena tipu ni makcik. Makcik ni dah bayar dah? Dah, saya bayar setengah. Bayar cash lah? Bayar cash. Dia bayar dekat perempuan tu. Lepas tu makcik tu cakap dekat saya, dia kata, oh tak ada ke? Tak ada. Jadi kita prosedur Lembaga Zakat Selangor, once kalau orang tu dia tak pernah dapat bantuan, dia susah, kita tengok nama dia dengan nombor IC dia tak ada dalam sistem, kita akan bagi duit dalam RM50 macam tu. Jadi saya pun bagi duit situ, lepas tu dia pun balik lah. Kesian kalau kita tengok tuan kes tipu bersemuka ni dah jarang. Dulu selalu. Kenapa dia jarang? Sebab masyarakat semakin alert. Walau bagaimanapun, skamer-skamer ini mensasarkan warga-warga emas. Duduk di kampung. Rumah tak ada CCTV. So kalau datang, diorang tak dapat rekod muka. Di kampung, diorang ni tidak alert macam kita. Tidak didedahkan macam ada media sosial dan sebagainya. So memang mereka ini selalu warga tua lah. Jadi target lah. Selalu jadi target. Dia in good faith, dia selalu bersangka baik. Kan? Orang tu kita memang selalu bersangka baik. Dan memang mereka ni scammer akan menggunakan orang-orang yang hebat untuk menyamar. Contoh dia guna nama ustaz. That's why penting untuk kita tahu prosedur itu. Dia nak tahu orang tu bagus tak bagus, muka dia, partikel dia pernah disalahgunakan. Macam ustaz kan? Pernah digunakan? Pernah. Maknanya bagus. Tuan pernah? Tak pernah. Tak pernah. Tak cukup bagus. Macam lain macam. Yang ni tak pernah digunakan. Memang tak bagus. Saya pernah guna juga muka saya. Saya guna untuk jual motor lelong. Jual motor lelong. Sakit pula hati kita. Bukan halong ke bukan lelong. Dia label botol lelong. Kalau kita fikirkan balik, rumusan ni daripada kes tuan ustaz cerita satu kes. Saya pun ada beberapa kes menyamar. Contoh phone scam tadi kan. Menyamar KKM, menyamar polis. Tuan pun mungkin berhadapan dengan mereka-mereka yang ada macam tadi tuan cakap tu. Satu kes tu kan dia menyamar. That's why kita cakap di scam ini penyamaran. Dan setiap kes ini, jika mereka mengikut prosedur, mereka tak akan kena scam. Sangat tak masuk akal kan? Macam tapi tuan banyak kita baca kat paper atau media pun, kita jarang dengar yang macam golongan yang tengahan ataupun susah ni kena scam. Macam golongan yang bijak pandai pun kena banyak kan. Bekas pesara, even jusa, bekas jusa pun kan, PTD pun ada yang lagi banyak kerugian dia kan. Tu macam mana? Bagus. Macam mana dia boleh tak tahu yang tiga perkara tu normal prosedur dan semak tadi tu kan. Orang-orang yang macam educated ni lah. Bagusnya reporter ni, dia ambil contoh yang hebat-hebat. Supaya kita boleh fikir, orang yang belajar tinggi pun boleh kena scam, apatah lagi kita. That's why tadi saya minta bukan saya kata dia tak pandai atau dia kurang bijak. Normal tu penting. Normal tu. Orang-orang mereka ini, pertama mereka merasakan diri mereka, aku takkan kena scam. Tak mungkin scammer akan datang kat aku. Dia terlalu selesa dengan kedudukan dia sekarang. Tuan cerita yang ni seorang doktor pakar tu kena scam RM500,000. Setengah juta. See, that's why kenapa mereka ini mudah kena scam. Satu, minta maaf lah, mungkin tak alert dengan apa yang kita sampaikan. Awareness. Yelah, kalau doktor asyik-asyik tengok orang je. That's why. Ke duit dia banyak sangat? Dia banyak is satu perkara. Dia banyak is satu perkara. Memang scammer suka orang macam ni. Dan reporter, dia akan ambil contoh kes yang kerugian banyak. Reporter takkan keluar, ustaz daripada lembaga zakat kena scam RM5. Tak kaya cerita RM5. Siapa nak baca? Siapa nak baca? Siapa nak baca? Kena surat cokoi ke ni pun tak ada cerita lain kan? Contoh. That's why this is bagaimana kita nak menarik minat untuk orang alert. That's why orang, saya cakap macam ni ustaz. Saya tak tahu sama ada tuan atau ustaz bersetuju tak atau mereka di luar bersetuju tak. Saya, pada pandangan saya, ilmu mengenai scam wajib kena ambil tahu. You suka tak suka, you kena ambil tahu. Wajib. Tuan, this is knowledge, ilmu. Dalam Islam menggalakkan kita untuk menuntut ilmu.
Kan bagus benda ilmu ni. Saya pun heran kenapa bila kita cakap orang tak nak dengar. Saya kata this is ilmu. Yang kena sekian 5 juta tu cakap apa tau? Yang mangsa kena sekian 5 juta. Dia kata apa? Tuan, kenapa saya tak pernah perasan video you sebelum ni? Kalau saya perasan video you, saya mesti tak kena scam. Tengok mana kata kat sini, apa yang kita sampaikan tu, kalau dia tengok, duit dia berapa banyak selamat? 5 juta. Baru seorang tuan. Rakyat Malaysia 33 juta. Berapa nilai mulut saya? Bukan nak nilai mulut orang yang share. Cakap dijak pula, dia kan. Minta maaf. Apa nilai ni? Macam ni kita buat video ni. Nilai ni lebih pada berjuta-juta. Dan kalau orang yang melihat video ini, sudah pasti duit-duit dia akan selamat. Kita share macam-macam dalam ni. Kita dedahkan macam tuan, dedahkan ustaz. Kita suka tak suka you dengar. Tuan, kalau kata terlalu sibuk, langsung ke tak pernah tengok TV ataupun dengar. Kita bawa kereta bukan radio kan? Kat radio. Tapi tak keluar Tuan Rahmat. Lalu keluar. Ulang-ulangan sikit biar ada dengar. Ada dulu radio. Ada juga. Saya pernah cadangan pada radio. Saya kata KL ni saya sendiri pergi kerja 1 jam ke 1 jam setengah. Orang dengar radio. Masukkanlah slot 2-3 minit. Bukan saya cakap lah, maknanya yang PDRM cakap kan orang kata nak. Tak, saya boleh khusus Tuan Rahmat. Tolong jangan begitu. Kalau ada bagus tolong jangan. Tak kita nak sampaikan ilmu-ilmu ni. Kenapa saya kata radio? Sebab hari-hari saya dengar radio. Hari-hari. Tuan, kita belajar dulu, ustaz ajar. Saya belajar. Saya belajar Quran Surah Ustaz Zainal Abidin dulu. Ustaz saya kata, kalau orang-orang yang malas belajar ni, hari-hari kita bagi dia dengar. Dia dengar macam kita solat lah. Dulu kan kena paksa. Dia akan datang sendiri benda tu. That's why benda tu penting. Kita kena hari-hari cakap. Orang cakap, Mat, kau tak penat cakap. Nak tolong orang, kita terpaksa istiqomah. Terus. Ingatkan orang kan. Macam ni ustaz, teruskan. Panggil saya kalau boleh setiap minggu. Ada orang jumpa kan? Salah, kita tukar-tukar lah. Orang jumpa kalau orang jumpa asyik-asyik dia. Salah. Kalau dalam dekat zakat Selangor kan. Ya dah. Cabaran yang paling besar apa? Kalau macam yang scammer ni. Kok ada ulat ke? Ada ke? Ulat ni dulu sebelum saya masuk ustaz kan. 2015 tu. Ulat ni konsep dia macam kalau kita dengar ulat bas, ulat tiket stadium tu kan. Dia bawa orang, dia kutip kelandangan apa, datang ke sini untuk ambil bantuan express, bantuan tunai lah maksud saya kan. Lepas tu dia mengenakan komisen. Adalah bantuan express lebih, memang ada lah. Bantuan express sampai sekarang pun ada. Tuan Rahmat nah. Lepas tu dia kenakan cas macam 50, dia minta 20 macam tu. Dia macam memperdayakan, dia menggunakan orang ni lah. Lebih kurang scammer lah. Tapi lepas sebab jabatan kami, saya ni, Jabatan Keselamatan ni wujud 2015. Kita masuk tu kita dah tapis dan kita kerjasama dengan IPD apa, Sel 9 semua ni kan. Banyak kita dah ni, dah tak ada lah kes tu kan. Banduan ramai tak datang? Banduan kita ada di... Banduan layak juga. Layan, lepas bantuan macam kita ada... Banyak ke dia orang dapat tu? Dia tengok dia orang punya ni lah. Berapa ke berapa? Kalau tu maksimum kita akan bagi tengoklah RM50. Kalau RM20. Kalau tengok tekan nombor IC, nama dia ada je. Kita suruh dia balik. So dia datang je bagi IC, lembaga zakat akan tengok layak ke tak layak. Nama dia dah ada. Kalau dah pernah dapat tu kadang-kadang kita suruh balik. Dulu kami tak ada keselamatan guna tak ada macam banduan tadi tu. Dia baru keluar penjara, IC pun tak ada. Dia pun surat penjara tu tak nak tunjuk kan. Dia mengamuk lah. Itu biasalah. Lepas tu dia balik lah. Macam tu je lah. Bagus juga bila ada tim keselamatan ni. Bekas askar, bekas polis kan. Manalah reti. Yelah. Kalau tak sian dia kan. Takkan telefon Tuan Rahmat tolong datang. Macam ni cukup tak? Cukup. Kalau tak dulu, dia orang kata kan macam ni. Tepuk meja dapat duit. Tepuk meja dapat duit. Betul. Ustaz-ustaz dulu kesian kita punya ni. Saya dulu. Kita nak lawan takut. Kita bukan pandang-pandang. Tuan, macam ni tuan, saya rasa tim keselamatan ni kena tambah lagi. Macam ni saya nampak gaya. Podcast apa ni? Tak, nampak gaya macam cabaran dia macam banyak lah. Cabaran dia boleh tahan. Tapi yang kes ulat itulah yang berlaku dulu 2015, lepas tu dah
tak ada dah. Sekarang ni kita tak dengar lagi ataupun tak dilaporkan lah. Tak tahulah Ustaz ada Dulu ada, sebab kita setiap tahun kita ada buka bantuan umum pendidikan. Okay, macam mana diorang nak tahu setiap tahun ni ada buka bantuan pendidikan? Dia akan war-warkan FB, lah Facebook, macam-macam. Ambil Karya Masuk kat tadi. radio, Okay. dekat dalam IG, Tak pernah dengar pun tu semua. TikTok. Alah, ini mesti nak tengok ni. Lepas ni Tuan tak follow lembaga lepas ni TikTok pun ada? Ada. Apa tu? TikTok. Lembaga zakat Selangor. Lembaga zakat Selangor. Masuk je zakat Selangor. Maknanya ni untuk Selangor sajalah. Selangor saja. Dia Selangor tu kalau nak mohon bantuan tu syarat dia mesti duduk Selangor paling Duduk kurang Selangor. setahun. Tahun. Katalah orang tu asal dia Sabah. Dia duduk dekat Selangor dah 10 tahun. Dia boleh lah mohon Dia boleh lah bantuan. mohon. Kalau kita tengok lembaga zakat untuk orang susah. Okey. Macam mana orang susah ni nak ada TikTok, ada ni semua, dia handphone pun dia kadang-kadang tak ada. Okey. Pakai Nokia 310 macam Macam 310. Okey. Dia sekarang ni kalau dekat Selangor, kita punya cara kaedah kita nak dapat info macam-macam. Pertama, kalau orang susah tu dia datang ke kaunter. Okey. Okey. Dia tengok FB. It's normal sekarang ni orang dah ada phone. Kalau yang tak ada phone tu dia kata dia susah, dan kita ada Amil Korea. Kat masjid, surau. Amil Korea ni contoh tuan Orang. duduk mana? Saya bagi. Bangi. Okey. Bagi Selangor kan? Selangor. Okey. Selangor tu. Okey. Okey. Terus Okey. sudah. Ini Tak macam saya macam tak layak. Tak payah. dah. Tuan ni ASP tak layak. Dia tiang dia tak bagan tu. Sabar. Okey. Bila kata contoh dekat Bangi, dia mengadu dia susah. Dia mengadu dia Mengadu kat siapa? dia mengadu, katalah dia mengadu dekat neighbor dia. Okey. Neighbor dia. Okey. Neighbor dia pergi masjid lah. Neighbor dia kata macam mana aku nak cari tempat ni. Pergilah kat masjid. Dekat Selangor, semua masjid yang ada, kita ada 469 masjid. Ya. Dekat situ ada Amil, ada Pak Imam, Yes, ada yes. Nazir. Dalam diorang tu juga ada dia panggil lantik Amil Korea. Okey. Jadi daripada situ So maknanya Hmm. senanglah. Kalau mana-mana orang susah sekalipun, Ya. katalah dia tak ada, katalah the worst scenario dia memang tak ada AB, tak ada handphone pun. Okey. Kalau ada pun 3210 dia Nokia. Alright. Okey. Pergi ke masjid. Pergi ke masjid. Betul. Garanti pegawai-pegawai antara pegawai kat masjid tu akan bantu dia Ya. sampai ke pengetahuan zakat Selangor. Ya. Kan? Okey, maknanya senang cerita kita cakap macam ni lah. Masjid tu penting lah. Betul. Sangat penting. Penting. Sebenarnya kalau tak ada lembaga zakat ni pun masjid tu sangat penting. Ya. Melainkan kalau dia memang jenis Dia memang tak pergi. Tak pergi masjid. payahlah kan. Dia tak buat solat tu semua tu. Tu ramai. Dah jadi macam podcast saya ni. Minum. Yang macam tu kita susah sikit lah. Jadi senang cerita kata tak ada kata tak tahu atau tak boleh lah. Tak. Kan dia mesti ada tempat untuk dirujuk. Masjid tu penting. Ni peranan masjid ni sangat bagus Jadi kalau istilah maklumat tak sampai tu, macam mana dia nak dapat maklumat tu, dia kena pergi masjid selalu, dia akan dapat maklumat tu. Yes. Okey. Kalau kata macam contoh lah, even Tuan Rahmat lah, katalah tahu neighbor tu susah kan. Dapat tahu saya punya nombor kan. Ustaz, snapkan dia punya Berapa nombor IC dia. Nombor saya. 019. Lagi. Tekan tak dapat. Lagi saya bagilah. Okey. Aduh. Okey, bila snap dekat situ, kita akan check nombor IC dia. Ya. Okey, nombor IC dia kita tengok, okey, dia ni Tuan Rahmat dah dapat. Mesti ada IC IC. Kalau jenis Kalau apa? contoh IC merah boleh. macam anak, katalah anak-anak yang tak ada IC. Okey. Macam Kalau anak-anak Dia susah. betul. Dia tak ada IC macam mana? Anak-anak yang tak ada IC ni kalau sampai dekat kita, dia jadi fakir miskin. Kita tengok memang dia dah layak jadi fakir miskin. IC ke segala benda kita akan bayar. Kita akan tolong bayar, kita akan sara macam tu. Kalau kata orang tu susah, dia daripada fakir miskin, dia belajar sampai degree, Lembaga Zakat Selangor tanggung. Bagus lah. Kecuali kalau dia kata ada yang seorang tu dia dah dapat marah, tajak marah, kita stop. Taklah. stop lah. Betul lah. Dapat masuk Kita pun ada program macam jejak kemiskinan macam tu. Kita ada buat. Kita ada Jejak kemiskinan. Kalau orang tak pergi masjid pun, kita ada program tu jejak kemiskinan. kita ada. Sebenarnya kalau kita tengok apa yang Zakat Selangor dah sediakan,
Banyak dah. Terlalu banyak dah. Tak ada istilah macam nak kata terlalu tak mampu untuk nak survive, tak ada. Sebab setiap orang akan diberi bantuan. Ya, itu isu dia tu bila bulan lepas tu berlaku di Sungai Besar tu, ada orang ambil kesempatan scam asnaf ni Okey, untuk asnaf ni sama ada dia baru ataupun yang dah dalam list. Ada tak Zakat Selangor bagi tahu dia dari sudut, okey ingat makcik ingat depan ni peringatan seperti itu. Ataupun masa dia buka akaun tu ada tak macam saya selalu cadangkan macam ada MOU tau. Makcik baca ni. Contoh kan, tadi kita nak elakkan yang ulat tadi datang kan. Sediakan one piece of paper macam MOU. Cik baca dulu cik, boleh baca tak? Dia baca, saya bacakan Makcik Adi ni bersama siapa? Adakah orang itu saudara atau memang dengan ikhlas makcik merelakan untuk dia teman? Kita dah tahu dah MO ulat ni itu je, tak ada lain dah. Dan kalau kita nak mengatasi masalah tu lah, saya in good faith, saya bersangka positif adalah mereka yang susah ni kebanyakan memang susah. Jadi diorang dengan rela hati, tak apalah asal kau dapat tolong aku, kau bawa aku bagilah kau commission. Betul. Saya beranggapan macam tu. Tapi kita risau, takut jadi macam yang tadi kita cerita tadi tu. Jangan nak kena bayar apa semua. Dia dah terlalu percaya kan. MOU kita dengan penerima bantuan tu ada. MOU dia maknanya dapat duit ni perlulah dibelanjakan perkara-perkara kebaikan, bukan kepada perkara kemungkaran macam tu. Kita pun dah banyak transaksi online sekarang. Masuk akaun duit tu. Yes, itu bagus. Hmm. Dan kita bantuan tu hanya setahun. For the next year dia kena renew. Saya rasa kan tuan kena buat satu macam short video. Orang boleh tengok selalu tau. Macam orang masuk je lembaga zakat, TV besar macam kita tengok TV macam ni kan, ada dekat bawah kaunter kan. Ada tayangan video bagi tahu dari sudut prosedur. Peringatan daripada lembaga zakat. Contoh. Ada tak scammer? Ada kita buat lah. Ada buat. Dah ada lah. Ada video TV di Cawangan tu ada, tapi dia bertukar-tukar lah konten dia tu. Kalau tak kita tak ada satu konten saja. Itu saya rasa penting kan. Ataupun yalah bila semua asnaf ada handphone kan semua kan. Boleh dikatakan boleh dikatakan sharekan lah dekat saya tak jumpa lagi yang tak ada ustaz. So maknanya ada yang tak ada. Maknanya yalah kadang nak buka tu nak download apa semua dia ambil kira kan. Kongsikan dekat masjid-masjid lah ustaz. Masjid pun ada TV kan sekarang. Boleh tunjuk. Itu yang antara tindakan jabatan itu akan bila kes bulan lepas tu ustaz. Tuan kan. Kita pertama kali kita minta cawangan belas dulu pada WhatsApp group, Telegram kepada komuniti setempat kan. Oh ada orang menyamar WhatsApp kan. Saya risau tau sebab WhatsApp pernah ada beberapa kes. Dia ubah kandungan tu. Dia ubah. Cerita tu betul. Kat tengah-tengah tu kadang dia ada ubah sikit. Kan kita pernah dengar tak WhatsApp berangkai, pernah dengar tak? Sila sharekan sudah banyak lah macam tu kan. Minta derma, minta bantuan berantai. Kalau tak kita tak sharekan untuk 10 orang, kita bakal ditimpa macam-macam tu lah. Terus ada juga jenis pihak yang mengambil kesempatan yang jenis macam ni. Dia suka menyebarkan benda-benda yang tak betul. That's why kalau tanya saya gemar video. Sebab video ni tak boleh edit. Saya daripada lembaga zakat, peringatan untuk semua. Zakat tidak akan menerima apa-apa komisen. Tidak meminta bayaran awal. Benda yang penting simple macam tu. Tapi kalau boleh jangan ustaz cakap lah cik yang lain. Yang boleh pergi jauh lah, Tak, kita takut tak sebelum benda tu membazir dia tu siap lah ya. Ada market lah, ada market. Kita bagi slot dekat Tuan Rahmat sekali je. Tak apalah, kita nanti Tuan Rahmat tu lah cakap. Jangan bagi banyak slot. Tak, lepas ni saya bagi bagus zakat lain. Boleh. Kejap kita boleh buat ni. Saya boleh bantu lembaga zakat sana. Kita sampai pada grup media itulah. Tuan, saya nak tanya ni, baru teringat. Keledai akaun, macam mana? Okay, dia begini ustaz begini. Tadi saya cakap 3 tips tadi. Normal, ikut prosedur. Semak tanya. Ikut prosedur. Ustaz dan tuan, akaun bank, bolehkah kita sewa dan jualkan pada orang lain? Tak boleh. Tak boleh. Okay, saya tanyalah, masa kita isi orang nak buka akaun tu, ada baca tak term and condition tu? Tak ada kan? Panjang kecil lah tu kan. That's why kita berbalik kepada prosedur. Apa-apa prosedur.
Kita kena tahu do and don't dia. Okey. Akaun bank tidak boleh dikongsikan kepada orang lain. Melainkan adalah contoh kalau dengan anak nak minta akaun bank, oh tak boleh, SP Rahmat kata tak boleh share. Janganlah, lurus tak apa, jangan bendul. Kalau tak macam mana nak pas duit kan? Ada orang tuan, saya ada rumah 10, saya sewakan. Tuan kata jangan bagi akaun, macam mana? Awak dah sewakan rumah. Awak pun jumpa penyewa tu, ni penyewa depan mata. Bagi je lah akaun bank awak, nak bayar kan? Kalau tak nak bagi akaun awak, bagi akaun saya dulu. That's why, dia kena faham situasi itu. Ni yang saya cakap dalam online. Yang tak masuk akal. Yang apa-apa borang online, jangan. You tak pasti dengan siapa you berurusan. Tuan, dia kata dia polis. Macam mana awak tahu dia polis? Awak hanya berurusan melalui online saja. Macam mana awak tahu tu polis? Tuan, suara dia macam polis. Suara macam polis pun nak boleh percaya. So macam Jamal? Tu saya minta. Okey. You normal. Biasa bila kedai kau ni, tuan, saya pernah tangkap kumpulan sindiket. Kita tangkap daripada step bawah sampai atas tau. Tangkap anak buah sampai demi level supervisor sampai atas. Saya ingat lah yang saya tangkap last tu dah sampai nombor 2. Tinggal nak dapat nombor 1. Tapi nombor 2 ni keras. Keras maksudnya dia kata tak apa, just take your gun and shoot me. Alamak. Dahsyat tu. Kata, sir, you have a gun right? Just take your gun and shoot me. Oh, memang kau. Dia bukanlah gangster, tapi dia jenis kental. Dan dia tak takut. Belum sempat buat apa-apa, dia dah hantukkan kepala dia kat dinding. Dia apa ni, nak mengelakkan daripada dia cederakan diri dia dulu. Saya tanya dia, saya suka berkomunikate. Nak tanya sebenarnya apa, kenapa dia buat macam ni, bagaimana dia buat apa semua kan. Sembang-sembang. Orang kita ke orang apa? Tidak boleh dia campur. Oh, campur. Campur. Dia dalam grup tu dia ada lokal, ada yang luar. Dia campur-campur. Okey. Tapi yang kita tangkap ni lokal lah. Okey. Saya tanya lokal ni, kenapa you pilih Malaysia sebagai tempat untuk nak scam? Ada satu negara tu saya rasa rakyat dia lagi kaya-kaya, pergilah situ. Jawapan dia ada 2. Ni jawapan pada scammer. Pertama, dia kata di negara itu masyarakatnya kebanyakannya alert. Kebanyakan yang ambil tahu. Kebanyakan yang tahu ni scam. Tak mudah lah dia nak buat. Di Malaysia tak. Ni tadi golongan-golongan yang jangan cerita yang bawah-bawah ni, yang level pandai-pandai bersama juga. Sama. That's why saya kalau bagi talk, saya akan tengok mana bos. Kadang bos tak ada anak buah je. Bos kat atas tu sibuk. Bos dia sibuk, anak buah tak sibuk. Bos lagi teruk kalau kena berjuta-juta, beratus ribu tau. Okey. Itu yang pertama. Dia kata tak alert. Yang kedua, ni jawapan pada dia. Di Malaysia mudah dapat akaun. Tuan-tuan dan puan-puan, Ustaz, scammer, syarat dia nak scam orang tu, wajib dia kena ada akaun. Tak ada akaun, dia tak boleh scammer. Dia tak boleh scam mangsa tu. Sebab macam mana nak dapat duit? Kalau tak ada akaun, saya nak scam Ustaz. Macam mana saya nak dapat duit dari Ustaz? Saya tak akan terima cash. Mesti ada tempat untuk saya terima duit daripada Ustaz. Sudah tentu tempat itu, which is account, yang mana kita panggil kedai account ini, bukan milik saya sebagai scammer. Saya mesti pakai account orang lain. Siapa? Milik siapa? Milik orang-orang yang terdesak nak sewakan. Milik orang-orang yang terdesak nak jualkan. Yang tak ada kerja pergi sewa dan jualkan. Milik orang-orang yang kurang knowledge, kurang alert, dia pergi bagi. Tak boleh bagi. Kebanyakan orang cakap, dia ni mangsa sebenarnya. Saya tanya balik, macam mana awak kata awak mangsa? Tuan, saya buat loan online. Dia kata syarat dia kena bagi kad bank atau akaun. Saya kata, kenapa awak kena bagi kad bank atau akaun? Dia kata, itu syarat dia. Tuan-tuan dan puan-puan, loan online itu sendiri tidak mengikut prosedur. Tu aktiviti loan online itu sendiri, macam saya cakap Alung tadi lah. Alung tu sendiri dah tak betul. Aktiviti itu, perniagaan Alung itu tak ada lesen. Maknanya siapa yang join, you dah tahu Alung tu tak ada lesen, you pergi pinjam, you pun dah dikategorikan macam you menggalakkan benda tu lah. Kenapa you nak turut serta atau join dalam benda-benda aktiviti yang tidak berlesen, tidak diiktiraf dan tidak dibenarkan? Sama macam loan online ni. Dalam syarat yang ditetapkan oleh KPKT, loan di bawah Kementerian Perubatan Kerajaan Tempatan, syarat nak buat loan mesti di dalam premis. Itu syarat basic paling mudah dalam premis, tuan.
So yang jual tu Mana kata bawa pokok, restoran, dalam handphone, tak betul. Very simple. Peraturan tu, undang-undang tu dah ada. Macam tadi tuan dengan Ustaz dan tuan dah cakap. Peraturan zakat dah kata dah, benda tu macam tu. Tak kisahlah apa pun alasan dia bagi, itu juga. Dan mereka-mereka ini, contoh yang loan scam tadi. Bila you nak pinjam duit, dia minta you buat bayaran. Itu dah sah-sah scam. Mana ada orang nak pinjam, you pula nak kena bayar. Saya minta jadi normal, ikut prosedur. Terus dalam kes-kes kedai account, kebanyakan orang kata dia jadi mangsa. Tuan, dia jadi mangsa. Tapi dia Saya buat jenayah ke tuan kalau macam tu? okey, macam ni kedai account dia kata dia mangsa. Bila kita minta report, tak ada report. Tak ada report. Dan ada pula dia report tu kita tahulah report ni untuk cover diri dia je. Sebenarnya dia dah terbagi tu untuk tujuan lain. Untuk be safe dia buatlah satu report kononnya dia mangsa. Kebanyakan ni orang akan play victim. Biasa tuan, kalau you kena scam, saya tanya you, you akan simpan tak segala bukti-bukti yang you kena scam, conversation you dengan orang tu, pihak tu. You mesti simpan tuan, at least. Dan you kena scam, immediately you buat report, you kena scam. Itu betul orang yang kena scam, yang katanya mangsa. Tuan, dalam undang-undang, akibat kurangnya knowledge dalam apa-apa prosedur dan peraturan itu tidak menjadi satu alibi yang secara mandatory you boleh pakai, yang boleh menyelamatkan you daripada dikatakan you terlibat dalam Jadi satu mangsa kes lah. ataupun you nak claim you sebagai mangsa. Tak boleh lah. That's why ilmu ni penting. Kita ni sebenarnya yang kita cerita daripada awal sebab ni ilmu. Ilmu ni dalam mana-mana agama penting. Kenapa orang nak kecam kita? Kita sampaikan ilmu kot. Yelah, nak cakap macam mana? Orang. Okey. Yang kecam ni dia satu part dia lah. Dan dia always mengecam dan dia always memfitnah dengan macam-macam tomahan-tomahan dan tuduhan. Dia upload satu kecaman tu, contoh tuduhan yang tak berasas tu. Kita yang pandai-pandai pergi like pula video dia tu yang dia upload. Pergi share pula, kenapa? Dah tak ada kerja. Itu saya katakan tadi, bila kedai account tuan. Penting tuan bayangkan di Malaysia tidak ada seorang pun jadi kedai account. Agak-agak ada tak orang kena scam? Tak ada. Jawapan dia tak ada. Saya nak bagi tahu ni, saya cakap. Polis cakap, saya menyiasat. Saya yang menangkap. Kita jalankan siasat. Kami bercakap berdasarkan kes yang kami terima. Pengalaman dan juga dapatan-dapatan siasatan kami. Itu saya kata, kalau let's say kedai account ini kita berjaya stop atau kurangkan, maka akan kurang orang yang kena scam. Dalam ilmu kriminologi tuan, Ustaz, penyenayah dia akan datang di mana ada peluang dan ruang. Tuan, penyenayah takkan datang rumah tuan kalau rumah tuan penuh CCTV tuan. Kita dah tutup peluang dan ruang tu. Scammer takkan datang Malaysia kalau dia tahu dekat Malaysia ni kau takkan dapat satu kedai account tu. Kita fikir di luar kotak. Janganlah fikir satu sudut je. Saya sebenarnya mengajak orang berfikir yang kita boleh tackle secara global. Peluang dan ruang tuan. That's why kita kata apa? Kat kereta sekarang semua ada CCTV, dashcam kan? Dashcam. Kita nak tutup peluang dan ruang itu. Kereta make sure kunci, rumah malam buka lampu bagi terang, tutup. Itu semua peluang dan ruang yang kita tutup untuk mengelakkan scammer datang. Sama macam kedai account ni juga. Tuan, kalau katalah kita kata yang bagi account ni boleh bagi, tak salah. Tadi tuan cakap kan, adakah mereka ini penyenayah? Adakah dia buat kesalahan? Tuan tanya apa ni? Kedai account ke apa? Yang bagi account tu. Kedai account. Kalau tuan tanya saya, dia part of it. Tuan, ada kes kena dakwa lah. Ada lah. Kita hari-hari tangkap kedai account tuan. Tuan, kedai account ni saya bagi tahu kedai account. Saya tahu ada orang tak bersetuju dengan apa yang saya katakan. Dia tu kedai account, selalu dia cakap kedai account mangsa. Tuan, Ayolah yang saya faham itu. dia kata gitu kan. Macam mana tuan kata tuan mangsa sedangkan tuan tak ikut prosedur? Tuan, orang dah tuan, dia tak normal lah. Bank dah cakap, you punya account jangan bagilah. Jangan bagi. Cuba you ikut je peraturan kan senang. Tuan, IC, cuba saya minta IC. Tuan tahu, tak boleh bagi, IC sulit. Tahu pula IC tu sulit tak boleh bagi. Account bank pun sama juga. Tuan, macam gini, ikut
ikut je peraturan, ikut je prosedur. Apa yang susah sangat? Orang dah kata akaun bank jangan bagilah. Apa ya? Oh tapi, ni masalah ada perkataan tapi ni. Tapi macam tuan cakap tadi, dia mohon loan online. Dalam syarat dia nak dapatkan duit tu, dia dalam keadaan terdesak, tu yang dia bagi. Mana boleh? Tapi dia salah lah buat tu. Dia kata, tuan, saya akaun bank ni saya bagi dekat orang tu. Kebanyakannya dalam loan online. Saya tanya, apa loan online ni? Tak ada benda-benda loan online ni. Yang betulnya loan yang betul-betul pergi bank ataupun syarikat pinjaman Malaysia. Itu dua je. Tak ada, yang lain semua tak ada. Tuan, dalam online saya tengok dia pakai songkok elok. Saya kata awak boleh pakai songkok kalau nak. Awak boleh letak je gambar awak pakai bank negara. Boleh letak apa saja. That's why kita ikut pada peraturan dan SOP tu. Dah. Selagi kita membiarkan mereka ini, tak apa, kita boleh lebih kurang dalam hal ni, tak apa, boleh. Selagi tu dah masyarakat takkan dididik dengan ilmu dan juga SOP peraturan ni. Okey. Sekejap, kalau kata macam contoh orang masuk skim cepat kaya. Okey. Dia bayar RM5,000. Letter gigamet lah. Tu tak kisah. Adakah kalau dia report polis dia dapat balik ke duit tu ataupun macam polis pun akan ignore je? Okey, dia macam ni ni bukan nak komen pasal yang tuan sebut tadi ni kita cakap pelaburan secara general. Pelaburan. Okey. Bayangkan ini akaun. Ni akaun Oh, jangan gerak akaun mic tu. Okey. Tak balik. Boleh. Ni akaun, ni boleh gerak kan? Okey, boleh. Boleh. Okey, ni akaun bank tuan. Okey. You kata you masuk skim plan A lah. Okey. Plan A. Okey. Okey, ni saya nak bagi tahu pasal pelaburan. Katanya plan A. Tiba-tiba bila suruh bayar masuk dalam akaun individu. Okey. Itu kan dah tak normal. Okey. Itu tak normal lah. Itu satu petanda bahawa dia scam. Dia scam. Okey. Yang kedua, tiba-tiba je kita di-invite masuk dalam grup Telegram biasanya. Telegram kan. Okey. Grup apa-apalah media sosial lah senang cerita. Tiba-tiba je kita dimasukkan. Itu scam lah tu. Keuntungan yang tak masuk akal. Masuk 100 dapat ribu-ribu, masuk 500 dapat sampai 10,000, 13,000. Scam lah tu. Pelaburan ni dia senang je. Tuan-tuan, ustaz. Senang saja. Pelaburan tu nak tahu betul ke tak betul, semak dengan Bank Negara Malaysia ataupun SC. Security Council. Semak. Kalau tak ada, tidak dibenarkan, tidak dilesenkan, jangan masuk. Saya sepanjang saya bekerja 20 tahun. Ada dua jenis scam yang saya tak suka nak cakap. Sebab kalau saya cakap, orang tak nak dengar, orang marah saya balik. First, pelaburan. Tuan, ni ustaz tuan, kebanyakan yang masuk pelaburan, dia tahu benda ni risiko, dia tahu benda ni tak betul. Polis dah cakap banyak kali, tapi dia masuk juga. Sebab apa? Dia don't care, lesen ke, tak ada lesen ke, permit ke, tak ada permit ke. Yang dia tahu, kau bulan lepas kau dapat tak? Tengok. Profit tu lah. Tamak lah. Kau beli kereta baru ni, kau beli. That's why dia tak nak ikut prosedur pun. Yang dia fikir, aku tahu aku dapat. Okay, itu satu. Satu jenis scam lagi yang saya tak gemar cakap, love scam. Love scam. Love scam. Ada lagi ya? Ada. Dulu saya dengar ada Nigeria yang belah Afrika ni kan. Dia scam ni mereka yang warga emas ni. Apa hal pula nak bantu lagi gigi pula. Biasanya mereka ni dah tak ada market. Ni kita cakap secara jujur lah Okey. Dah tak ada siapa nak kat mereka. Jadi apabila tiba-tiba datang lelaki-lelaki atau wanita yang berketerampilan, cantik, handsome, smart, ada kerja, berkejaya, datang approach dia. Cakap, I like you, I would like you to be my friend, I would like you to be my love, kan. You kelihatan cantik. Gila, yang dah berumur dah 60 lebih ni. Ada lelaki pakai uniform cakap dia cantik. Mahu dia tak angau. Apa nama dia? Mat apa hujung? Tak ada. Mike. Jadi mereka ini yang sudah semestinya, biasanya warga emas ni, dia kehidupan dia agak lonely. Okey. Anak duduk kerja jauh apa semua. Okey. Dia tak ada apa nak buat tuan. Tuan bayangkan. Tuan dah pencen duduk. Tuan nak buat apa? Kan? Tengok TV main phone. Kalau ada duit pergi berjalan-jalan. Tapi yang tak ada duit duduk kampung tu apa dia nak buat? That's why mereka ini terdedah kepada orang-orang yang datang approach. Alah nak teman kawan je. Mula-mula memang betul kawan. Akhirnya dia akan menjadi sebaliknya. That's why kita selalu cakap,
susah saya nak nasihatkan mereka ini adalah sebab dia melibatkan perasaan. Cinta itu buta. bila buta dia tak peduli dah tuan. Sebab dia kenal pun daripada dating app je juga kan. Dia sendiri yang cari kan. Katalah kalau macam duit tu dia dah bagilah, dia dah bagi. Yelah, nak dapat balik kan. Dia report dekat polis. Okey, duit ni Jangan duit ni goyangkan. duit ni atas nama contoh A. Ni account ni dia dah masuk. Okey. Dia buat report atas A. Saya telah di-scam ni, duit dah masuk dalam akaun A. Okey. Macam mana nak dapat duit ni balik? Sedangkan selalunya dia buat report beberapa hari selepas, mungkin berminggu selepas atau berbulan lepas. Duit yang dia kata dah masuk dalam ni dah tak ada. Dah tak ada. You nak dapat duit macam mana dah tak ada. Ni duit ni. Tapi tak boleh trace ke tuan dia transfer ke mana? Boleh. Kita boleh trace. Tapi memang kita buat. Kita panggil money trail. Memang kita buat. Money trail. Saya cerita ni dia dah masuk kat akaun yang first 5 ni. Okey. Dah tak ada dah. Okey. Macam mana boleh tak ada? Saya nak tanya tuan-tuan dengan ustaz. Transfer online ambil masa berapa lama? Pernah transfer duit kan? Berapa lama? Berapa minit Few minit. Few minutes. Few minutes. Pernah kita siasat tu within 10 minutes duit ni dah sampai ke 6-7 layer account. Dia dah pergi first layer, second layer, third layer, fourth layer. Sekejap je. That's why tadi saya kata maklumat bank, account bank jangan dedahkan. You dedahkan tu sebab account ni yang nama atas B ni skamer pegang. You dedahkan tu sebab account ni yang nama C ni skamer pegang. You bagi dia kontrol. That's why dia boleh pindah. Dan dia pindah sampai satu ketika dia buat pembelian online. Tuan sebagai peniaga online, orang nak beli barang tuan banyak. Berapa barang you ada? Saya ada dalam 5-6 kontena lagi. Saya nak beli semua. Tuan nak tanya tak? Awak skamer ke? Lagi tuan, lagi bagus, lagi cepat, lagi bagus. Kita peniaga, kita nak jual je kan? Betul tak? Tuan tak tanya pun dia siapa. Orang tanya, ni you hantar kat mana? Skamer ni dia bukan dia bongok. Dia dah siap cari-cari buyer yang kononnya betul. Buyer betul ni. Okey. Buyer, saya ada barang ni. Saya jual murah je, you nak tak? So dia deal dengan buyer ni bayar kat satu kedai account yang dia kontrol juga, which is barang ni akan hantar kat mana? Hantar kat pembeli yang sah. Ada kes yang mana dia tak hantar kat pembeli yang sah, dia hantar tepi jalan je. Ada seorang lagi Grab ataupun mana-mana driver atau mana-mana orang yang diupah untuk ambil. That's why benda ni rendah. Kita dah pergi dah semua ni tuan. Tuan dah pergi. Tak dapat lah. Ada yang dapat. Bukan kata semua tak dapat. Ada dapat. Cuma ada success rate polis ada dapat balik. Cuma kita nak macam ni. Dia melibatkan banyak pihak. Semua ni kita dah buat. Okey, duit tuan, orang-orang yang ada dalam ni duit tu dah bersepah-sepah pergi tuan. Dan in fact sebenarnya bukan satu mangsa je masuk kat sini. Ada mangsa lain lagi. So tuan nak kata ni duit siapa sebenarnya? Dia terikat dengan akta untuk pengurusan akaun ni di bawah satu akta lain. Dia pun ada macam tu juga. Dia tak boleh simply duit ni kita nampak dia beli kat situ, pulang balik ni duit, tak boleh. Dia, bukan semudah itu. Bukan semudah itu. Dia proses ini renyah. Ini kita cerita yang dihantar ke dalam negara je. Kalau dihantar ke luar negara je mana? Lagi tak boleh. Kan? That's why tuan, orang tanya saya, ASP saya tak nak kena scam, tak nak duit hilang. Boleh. Awak tak perlu pergi bank, tak perlu stres, tak perlu murung, tak perlu bercerai, tak perlu gaduh laki bini, dengan syarat apa yang kita nasihat awak ikut. Saya tak suruh ustaz tuan, saya tak suruh you all pergi berlari sampai 10 orang. Saya tak suruh you angkat berat. Saya cuma suruh you dengar, you ikut je. Macam tadi saya kata, tak ada istilah loan online, habis. Tak ada lah, tak ada tapi tak ada kalau. Lepas tu saya kata, polis call takkan minta duit, takkan minta maklumat bank, habis. Apa yang susah sangat? Saya menggunakan bahasa Jawa tak kan? Bahasa yang mudah. That's why orang kita ni kena cakap berkali-kali, you ikut saja apa yang kita cakap. Awak kecam saya, awak marah saya sampai bila tak habis pun. At the end nanti besok awak susah. Silap awak pun tanya saya, tuan, macam mana? Saya pernah ada didatangi oleh satu kes. Dia minta tolong saya escort duit. Okey. Dia bawa duit banyak ni. Nak bagi dekat satu Pak Arab kononnya untuk pelaburan. Saya tanya duit ni nak bagi kat siapa? Adalah untuk pelaburan. Saya dah cakap dah, balik ini scam. Simpanlah duit 50k tu. Saya dah cakap ini scam. Dia keluar, dia bagi juga dekat Pak Arab tu. Alamak. So nak cakap macam mana lagi tuan?
Ustaz nak cakap macam mana Ustaz? Makcik yang kena live scam, saya tanya makcik pernah tengok muka saya? Saya selalu tengok muka tuan. Selalu pula tengok tapi kena scam. Anak saya tuan hari-hari cakap dengan saya, mak ni scam. Tapi duk layan juga lelaki tu. Love scam. Cinta buta. Saya dah tengok saya cakap ni. Layan juga. Nak cakap macam mana tuan? Dia sebenarnya diri sendirilah. Ya. Saya kalau boleh tunjuk report, kalau tuan baca report, Kelakar. Sakit kepala tuan. Ya. Sakit kepala. Betul. Itu kalau saya tunjuk tu satu. Polis ada banyak report hari-hari. That's why kita macam ni lah. Kita budayakan satu budaya ilmu. Kita membudayakan satu budaya kita ni semua orang menggunakan akal berfikir secara normal. Semua orang, tuan, ustaz, B40, apa macam-macam B lah, M40 ke apa semua lah. Budaya ilmu ini. Adik saya belajar tak pandai, tak masuk U pun. Sekolah pun ada masalah dulu. Tapi alhamdulillah tak pernah kena scam. Sebab hari-hari dia dengar abang dia bebel. Hari-hari. Dulu kau cakap macam ni bang, aku tahulah ni scam. Adik, selamat tak duit dia? Tuan-tuan, saya nak bagi tahu tuan belajar pandai, ustaz belajar pandai. Dulu sekolah skor straight A. Masuk universiti skor 4 flat. Dapat anugerah. Bagus, 4 flat sampai habis grad dia cakap awak ni bagus ni. Pandai, hebat. Keluar masuk company. Kan, masuk company jadi director ke? Contohlah contoh. Gaji berpuluh-ribu. Contoh macam sekarang ustaz gaji ustaz apa? Tulisannya ni. Ada. Tak jawab. Ada. Kita dah tahu dah ini scam. Tak normal. Okey. Kita kumpul duit ni daripada start umur 25, kita pension umur 60. Kumpul-kumpul ujung 60 tu. Dah banyak berjuta duit kita. Dapat duit gratuity lagi, duit ibu hantu macam-macam. Kononnya duit nak simpan hari tu. Okey. Duduk rumah umur 61 tahun, tengok TV, bersuara bawah, handphone bunyi. Kita angkat. Mesej ni lah, kita tekan link. Respon pada dia. Tekan link. Layan pula panggilan. Saya kena ni. Takut. Saya takut. Duit melayang. Begitu sahaja. Itu yang sia-sia tak yang kita belajar selama ni? Sia-sia tak dapat scroll tu. Scroll yang konon-konon apa, master, PhD. Yang kena scam ni 5 juta, ada master. Ada master tu. Dia tak dengar Tuan Rahmat. ASP Tuan Rahmat dia tak dengar. Cuba ulang balik. Tapi saya rasa dia dengar, mungkin pengalaman hidup tu dia tak ada pernah kena tipu. Itulah. Dia dengar tapi dia tak berapa faham. Dah jalan cerita tadi lah, dia stay bagi Pak Arab tu duit juga. Walaupun dah cakap depan-depan tak bagi, stay keluar 50,000 kan sikit. Kadang-kadang saya fikir dulu ada seorang cikgu saya pernah cakap. Nak educate orang ni, nak suruh dia dengar kata, kadang-kadang kena bagi satu benda yang punishment ataupun bagi kesan pada dia baru dia akan beringat. Sampai tahap macam tu. Tuan, saya macam ni lah, dia dah kena baru dia beringat. Dulu aku dah kena scam ini scam, ni tak boleh, ni scam. Baru nak ambil tahu. Biasa orang lepas kena scam tuan, baru dia sibuk nak ambil tahu, dia belajar dan dia pergi balik. Siapa yang nama polis tu? Aku dah tengok apa video-video dia. Tak boleh kan? Ada orang yang jenis, ni banyak, ni pun banyak. Saya dah banyak tempat saya bagi talk. Bila saya masuk office tu, jumpalah banyak pengadu-pengadu tunggu untuk diberi keterangan lah. Dia duduk kat kursi depan tu, saya lalu, dia tengok sini macam terkejut. So saya masuk bilik saya kan. Anak buah saya, tuan ada orang nak jumpa tuan. Saya kata saya tak ada appointment pun dengan siapa-siapa hari ni. Dia kata dia kenal tuan, dia nak jumpa tuan juga. Saya pun tanya, dia datang ni ada apa? Dia kata dia ada buat report. Saya kata prosedur dia, bila buat report jumpa pegawai penyiasat. Pegawai penyiasat ambil statement semua kan. Tak nak. Dia kata dia tak nak jumpa pegawai penyiasat, dia nak jumpa saya dulu. Dia kata dia kenal tuan, dia ada gambaran tuan, dia ada nombor telefon tuan. Rasa cembaran tak? Saya tak. saya jenis memang sangat cool, relax. You can test me, no problem. Okey. Jadi saya jumpalah dengan individu tu. Yes sir, anything. Dia kata, tuan, you tak ingat saya ke? Yang mana satu? Itu hari kan you ada bagi talk saya ada datang, dia cakap. Ini tempat. Saya pun, yelah, maklum lah. Bila follow ramai. Tempat pun banyak, kita dah bagi talk. Kita lupa. Jadi kita cakap, ya, tempat yang saya pernah pergi. Memang betul lah, sebab dia pun ada ambil gambar dengan saya. Confirm lah tu, memang dia pernah ada ceramah saya. So saya kata, bagi saya bantu cik. Kita tak marah risau. Jadi dia kata, tuan, saya sudah kena scam pelaburan 100,000 lebih saya kena scam. Jadi saya cakap dengan dia, kalau you pernah ada ceramah saya, apa saya pesan? Apa yang saya cakap? Dia tidur mah. Dia tak experience benda tu lah. Sebaik ada orang cover. Tapi nak bagi tahu masuknya di sini,
Dah diberitahu dah pun tuan. Dia orang ni dah diberitahu tuan. Dia cakap apa? Tuan, itu nanti ceritalah. Sekarang ni tolong saya dulu dapatkan duit. Tuan, bila duit you dah pass kat orang. Bukan mudah tuan. Bukan mudah. Itu sebab saya percaya dan saya sedar apa yang cikgu saya cakap betul. Mencegah lebih baik dari mengobati. Mencegah. Awak tanya saya, tuan, macam mana saya nak selamatkan duit saya? Senang je. Saya ambil contoh diri saya tak pernah kena scam. Saya tak ada apa-apa alat pun. Datang menengok berlenggang je. Tak bawa apa. Pistol apa? Tak bawa. Jadi kita cuma ada knowledge je. yang kita pakai. Dan knowledge, saya bukan suruh belajar PhD ke master. Tadi saya cakap apa tuan? Normal. Boleh fikir. Takkanlah aku tak pernah jumpa Mamat ni duduk bercinta dengan aku, tak pernah jumpa, tiba-tiba nak bagi aku duit. Kan tak masuk akal. Baru berkawan 2 minggu nak bagi sampai 300,000. Awak umur dah 60 lebih. Awak gila lelaki tu nak kawak. Dia susah nak ni. Kan? Dia susah apa nak deny law extraction kan. Mungkin orang tu datang dengan kereta mewah apa semua. Itu okey tuan, datang. Dia offer kan. Datang tu okey lagi nampak. Ini dalam online tuan. Dalam online datang tu gagal lagi nampak kan. At least kita ada nombor plate kereta dia, kita cap muka dia macam mana. Ini online. Ya Allah. Contoh tadi tuan, gambar ustaz kena. Sorry, nama ustaz kena. Takkan dia tak letak gambar orang tak nak. Jadi tak ada nama. Contoh, tu contoh. Macam mana semudah itu je makcik tu kena. Itu cerita makcik tu yang datang jumpa ustaz. Yang tak ada duit nak datang KL. Lagilah. Yang jenis tak apalah kita. Sekarang sedikit minta derma banyak. Kita pernah tangkap, kita ada list penderma. Panggil penderma datang bagi segmen. Tak nak. Tuan, saya dah ada derma. Ikhlas. Tak apalah tuan, saya dah. Dia nak tipu-tipu lah. Ustaz nak cakap macam mana? Tak, orang ni kaya ni hasil derma. Orang tanya saya, okey Ustaz, kita dah derma, kita dah sedekah, lepas tu dia buat pergi. Itu dia pasal. Saya kata itulah. tetap jadi pahala. Macam baru ni saya pun dapat soalan tu kan. Ada viral baru ni kan yang Gaza tu kan. Mati. Ni mati. Dah habis Buka. Belum lah. Dia orang tak, dia orang macam nak suruh kita habis awal lah. Okey lah. Tak pasal. Apa ni? Tadi Gaza. Kan viral sekarang ni. Dia tanya benda ni sama lah. Tuan ni kalau dah bayar derma, kira part saya dah settle ke? Kita nak jawab pun susah kan. Lepas tu dia worried lah benda tu tak sampai. Niat dia tak sampai. Saya faham. Saya juga sama. Kalau saya dah ada derma tu, saya mana nak fikir lah. Tapi kita kena fikir sedikit ini, kalau kita biarkan semakin bermerajalela, kan tak bagus. Kita pun dalam ilmu kita, ustaz saya pun ajar kata, derma di tempat yang sepatutnya terima lah. Mana patut kita patut salurkan masa zakat lah. Awak mengutamakan orang-orang yang patut diutamakan. Sama juga macam derma, kita cakap pasal derma. Tuan, tak kerja tuan. Ada dah kerja dia cleaner ke kutip sampah gitulah. Setiap bulan upload gambar kesusahan suami dia. Duit dalam akaun ada 500,000. Tuan rasa? Orang bagi bantuan. Alamak. Ini macam yang minta derma tu. KL kan banyak kan. Banyak. That's why dia macam ni lah. Lepas tu rumah. Saya mengamalkan begini. Kalau nak minta derma, saya akan tengok tempat tu dulu. Kita tengok kalau yang datang-datang kat kita ni, tak pernah yang kalau tempat ni, kalau Shah Alam, kita punya pusat kebajikan tu sebelah tu boleh tengok. Tak pernah. Dia mesti dekat jauh-jauh kat utara sana. Yelah, sebab dia susah kita nak check. Dia akan datang bawa dia punya tu. Tapi macam berluasa lah tuan. Kedai-kedai makan tu. Sangat berluasa. Dekat kedai makan banyak. Saya selamba, saya dah tahu dah. Pusat kebajikan ni memang ada. Memang ada. Tetapi bukan tak berbala, maksudnya nampak dia mengambil kesempatan lah. Kalau ada tu macam orang kata hidup segan mati tak mau. Macam tu. Tapi collection banyak ribu kan. Kau kata pusat kebajikan tapi kereta kau mewah 4-5 biji. Macam mana? That's why zaman sekarang ni banyak orang dia mewujudkan benda ni bagi nak nampak ada je alat tu. Saya contoh masa hari tu Puchong dilanda banjir tu. Saya pergi terus ni, saya nak tengok rumah mana yang betul-betul saya nampak
semua dah ni, sebab saya tak nak ada pihak mengambil kesempatan pun ada juga. Ada pun kadang-kadang rumah dah memang, kita tahulah rumah 2 tingkat, rumah orang ada-ada kan. Kalau kita nak salurkan, baik kita salurkan dekat rumah kampung tu yang memang lagi susah. Kita pilih-pilih macam zakat juga buat. That's why derma tu bagus. Tetapi kita jangan jadi orang kata biarlah derma pada tempat yang sepatutnya. Jangan diperalatkan. Jangan diperalatkan, jangan. 500,000 tuan. 500,000 tuan. Kita pun tak ada duit banyak tu. Bang, tak ada. Dia modal dia tunjuk suami dia yang OKU. Ya. Saya tu bila orang tanya, kita pun suka salah kan nak cakap kan. Kan cakap kan takut kita ni lah. Orang-orang ni kadang-kadang kita komen benda-benda macam ni nanti dia kata kita pula kejam. Jadi kita nak bagi tahu dia jangan terpedaya dengan sedikit-sedikit yang mengambil kesempatan ini. Niat betul niat nak derma. Jadi bila orang tu salah guna buat pergi ke lain dah jadi isu lain lah. Kita pula jadi tak sedap pula. Kau kata nak derma untuk tujuan tolong orang, tolong je lah orang. Janganlah buat benda-benda lain. Tapi pihak-pihak ni dia ambil kesempatan dengan cara lain lah. Okey. Tu semua prosedur tuan. Tu semua prosedur. Alright. Saya nak bagi tahu apa yang ada dekat market. Tuan janganlah percaya. Tuan, tabung tu tuan tak percaya pergi dekat bank kadang-kadang. Kat bank saya pernah tengok. Ada tabung je, orangnya pun tak ada. Dia letak, lepas tu nanti seminggu, sebulan dia datang ambil. Sejauh mana kita tahu dia tu betul? Sama macam kedai mamak kan. Sama. Derma peminaan surau Sama, pun kita pun tak pasti kan. Sama, yes. Betul. That's why I don't know, benda ni adalah pihak yang sepatutnya mengkaji benda ni. Saya tak naklah komen because bukan di bawah agensi saya kan. Cuma saya nak bagi tahu apa yang berlaku. Dan kalau kita biarkan budaya ini berterusan, yelah daripada pergi beratus ribu dekat orang tak sepatutnya. Kan duit tu kan bagi kat zakat pun okey pun. No, saya cakap pasal derma ni sebab saya nak bagi tahu zakat is tempat yang paling tepat. Awak tak boleh kata zakat ni masuk dia poket ustaz ke, masuk dia tak ada. Istilah tu tak ada. Dan ni saya relatekan dengan zakat ni. Kalau orang tanya tuan kat mana? Pergi zakat lah. Zakat paling tepat. Oh tuan, takut benda tu tak sampai. Apa yang tak sampai? Awak tu situ susah. Awak pergi jumpa zakat. Zakat kat situ ada orang susah. Zakat akan datang. Tak ada istilah yang zakat terlepas pandang. Melainkan awak sengaja tak nak bagi tahu zakat. Zakat pun bukannya dia orang ni CCTV mengatu-ngatu dalam hutan pun ada. Mengharapkan tadi apa? Ambil Korea. Kita siasat dulu That's right. lah. Bila orang pernah tanya saya, tuan kat mana? Saya kata, inilah zakat ada, kat mana-mana bantuan-bantuan tu semua betul, yang paling betul. Oh tuan, takut tak sampai. Macam mana kau nak kata tak sampai? Kau tahu pun kau tak nak share dekat dia orang. Kau share je lah, confirm dia sampai. Nampak tak? Calon-calon nak kerja kan benda. Okey, saya rasa dah best menarik dengan Tuan ASP Rahmat Fitri Ni polis betul. Banyak info kita dapat lah. Polis betul lah. Lepas ni Google jangan gerakkan bias tu. Okey. Tak kena letak 2-3 bunga lah. Senang nak bagi contoh. Okey, saya rasa Habis lah. best habis lah. Orang tu pun pasal balik ni lah. Alah, biarkan. Tak ada, last ada dia nak tanya kan. Okey. Kalau tengok Ustaz ni lah. Aduh, tak nak lah. tahun lepas Selangor Ustaz. Tuan kan 2000 lebih 2145 saya rasa kan dia submit case pasal scammer tadi kan. Kerugian 134 juta. Mana trend tu meningkat ke macam mana kan? Walaupun tuan yalah tahun lepas ada kempen anti scammer dijalankan oleh PDRM. Banyak kempen tapi still ada dia increasing. Macam mana kita nak ni? Pernah orang cakap dengan saya. Tak payah cakap Mat, kau bazir je kau cakap. Kes makin naik makin banyak. Saya cakap balik dengan orang tu. Ni aku cakap kes banyak kan. Kalau aku tak cakap lagi banyak. Tuan, banyak orang PM saya. Terima kasih. Saya because of your video, your sharing, duit I selamat. Banyak. Benda ni kena istiqamah tuan. Dan benda ni bukan kena saya seorang. Semua lembaga zakat, semua kita semua. Bila menyampaikan sesuatu benda yang bagus ni bukan peranan saya seorang. Kena semua orang main peranan. Semua kena budayakan amalan kongsi ni. Dan kenapa dia still banyak atau makin banyak? Kerana di situ menunjukkan sebenarnya bukan di pihak kami ni kurang. Pihak mangsa itu sejauh mana dia awareness dia lah. Dan awareness dia. Okey. That's why kalau tanya saya, kalau masih nampak banyak, kita giatkan lagi. Dan yang paling penting sebenarnya, pastikan mesej itu sampai. Itu sebenarnya pokok dia, mesej itu perlu sampai.
Kalau kita cakap banyak pun, mesej tak sampai pun tak guna. That's why untuk saya selalu cakap kan, Ustaz duta, Tuan duta, bukan saya je seorang duta, tak. Kita semua duta. Kita sama-sama membantu antara sesama lain. Jangan fikir pasal scam, kita pasal nak tolong orang je. Tuan bayangkan keseronokannya bila kita berjaya. Katalah Tuan nak cakap, Tuan tak pandai cakap. Tuan kongsi satu posting, bukan saya lah, ada satu daripada PDRM lah, Tuan share. Ustaz tengok. Ustaz tengok tu, Ustaz selamat daripada kena scam. Ustaz dah nak bayar ni, dah hampir-hampir kena scam. Bila dia tengok Tuan share, ini sama macam aku kena ni. Selamat duit Ustaz yang beratus ribu tu. Pahala Tuan dapat, semua dapat. Tuan, keseronokan membantu. Macam ni lah, zakat kan. Ustaz seronok, kita tolong orang ni seronok. Betul Ustaz? Sekarang dah lagi ramai. Lagi seronok. Tuan, saya tak tahu nikmat dia saya nak kata tolong orang ni. Wah. Bukan saya nak kata, bukan untuk saya nak cerita pasal tolong orang. Tu orang tanya kenapa saya bercakap, sebab keseronokan menolong orang tu. Tuan bayangkan yang datang jumpa saya, Tuan, terima kasih Tuan, duit saya beratus ribu, selamat sebab selamat dulu Tuan. Ya Allah, kita rasa macam Tuan bayangkan duit tu lah dia nak pergi haji, nak pergi umrah, nak tolong dia sakit apa semua. Itu baru seorang Tuan. Bayangkan kalau podcast kita ditonton oleh berjuta orang. Wow. Bayangkan. Okeylah, katalah sejuta tu bukanlah semua kita nak dapat impah tu. Kita ambil 1% pun dah syukur lah Tuan. InsyaAllah. 1% daripada sejuta. Kita dah syukur Tuan. Tu saya kata tadi, tolong seorang pun kita seronok. Budaya tu saya kata bila awareness, share, ini adalah satu budaya kita tolong menolong antara sesama lain. Kenapa orang nak kecam kita, nak marah kita share benda yang bagus. Share benda yang bagus. Betul. Share benda yang bagus Ustaz. That's why saya, bila Tuan cakap kenapa dia naik, sebenarnya saya boleh katakan setiap masyarakat tu dia kurang lagi ya. Ada benda lagi. Dan kita kena ingat info kita makin lama makin canggih tau. Tekan link, kita tak sangka tekan link je macam-macam boleh hilang. Jangan. Semua kena main peranan lah. Zakat mainkan peranan part dia, SKMM peranan part dia, Bank Negara part dia, LSDM part dia, semua orang. Kita sama-sama fight. InsyaAllah kita akan dapat bantu. Alright. Mungkin ni dah terakhir ni. Jangan macam-macam lagi. Untuk yang terakhirnya lah, quote apa, adalah nasihat daripada Cik Taki untuk kepada asnaf-asnaf kita dekat masyarakat, especially lah asnaf-asnaf kita daripada gejala-gejala scam, ada tak? InsyaAllah Ustaz, itulah yang saya naik. Saya Ustaz, Lembaga Pengurusan Zakat Selangor ni, kita nak ingatkan asnaf-asnaf kita, yang pertama kita tak minta deposit. Alright. Pastikan kita kenal pegawai tu, jangan mudah percaya kan. Kita ikut nasihat Tuan Rahmat tadi, yang pertama apa tadi yang pertama? Normal. Kelakuan tu kena normal. Ikut SOP. Dan juga semak dan imbang lah dia punya tu kan. Betul-betul siapa masuk? Tak tahu lah betul-betul. Okey, terima kasih. Ada setengah kita ni lah. Tak lagi ada kes macam ni lah. Okey, dan Tuan Rahmat, Tuan ASP Rahmat ni bagi tahu dekat masyarakat macam mana nak ngelakkan ke, ada nasihat-nasihat yang terakhir lah. Okey. Saya menggalakkan seluruh rakyat Malaysia, kita follow TikTok Tuan. Macam mana tahu saya tak kan? Yang itu akan diberitahu. Saya dengar apa cakap macam tu. Follow TikTok saya. Follow saya kan. Budaya kongsi. Segala apa share. Apa Ustaz cakap kita share, Tuan cakap tadi kita share. Kita tolong orang ramai. Sharing. Yes. And then follow benda-benda yang berilmu lah. Follow media sosial rasmi kita. Facebook Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK. Instagram Royal Cybercrime Alert RMP. Instagram, kita ada Instagram. Kita ada TikTok JSJK. Kita ada TikTok Rahmat Fitri lawan scammer yang ada 8,000 follower tu. Kena bagi tahu. Sebab takut ada scammer menyamar, jadi kita kena bagi tahu. Yang sikit tu saya ada 2 akaun. Satu akaun tu dalam 9,000 lebih, 10,000, yang ni 8,000 tu backup akaun. Save nombor 997. National Scam Response Center. Dia banyak-banyak tadi, tu je ingat. 997. Sakit hati.
Jadi awak save, kalau awak kena scam, cepat-cepat call 997. Cepat-cepat call. Supaya duit yang awak dah masukkan tadi tu, daripada dia pergi ke beberapa layer account lain, Kita boleh stop lah. dia boleh stop. Dia akan menggagalkan scammer itu menikmati duit itu. 997. Amalkan guna SemakMu. SemakMu ni adalah satu kemudahan yang PDRM bagi untuk tuan-tuan dan puan boleh masukkan nombor telefon dan nombor akaun kat situ, tengok ada tak report dilaporkan. Dan download Uscall. Awak download Uscall. Uscall ni, saya tahu orang akan sebut aplikasi yang lain tu lagi satu tu. Uscall yang warna hijau. Ya. Download Uscall, bila ada orang call, utamanya scammer, dia akan bagi tahu. Scammer verified by PDRM. Means that mesti ada scammer verified by PDRM. Itu menunjukkan memang ada report yang telah dibuat atas nombor telefon tu. Okey. Dalam sistem polis kan, ada nombor telefon tu kan, kita bagi kat Uscall. Uscall bagi kat user dia. Uscall ni Uscall PDRM punya ke apa? True caller. Bukan PDRM ni, dia rakan kolaborasi kita. Rakan kolaborasi. Rakan strategi kita. Rakan strategi. Dia selalu bersama dengan kita untuk membantu fight scam. Dan juga dia boleh membantu untuk kadang-kadang message link tu kan, link message tu kan, Uscall dia boleh scan link tu selamat ke tak selamat. Pakai yang percuma lah, saya tahu semua orang tak nak bayar, pakai yang percuma. Wah, saya pun pakai percuma. Pakai percuma je. And then sekarang ni tuan, kita ada lancarkan premium code tu yang patutnya berbayar, tapi boleh pakai secara percuma. Oh, tak Nanti tahu. saya akan WhatsApp dekat penerbit ke apa, share semua pakai. Pakai. Dah bagi pakai percuma Ustaz, apa lagi nak? Tak tahulah. Baru tu nak perangai orang. Yang ni saya nak marah. Perangai. Dah bagi percuma pun Okey. Itulah. Kena lagi tak? Terima kasih Tuan ASP, Cik Taqiyuddin. Okey, insya-Allah bersama kami lagi di dalam rancangan Sembang PM Tepi. Assalamualaikum. Ya, Ustaz. Last. Sebelum saya terlupa. Apa PM tepi ni? PM Tepi, perbincangan masalah. Bincang masalah. Bukan masalah, masalah. Masalah pun boleh lah cakap. Masalah. Dia tak sama Dia tak sama. Perbincangan masalah perbincangan masalah tepi. PM3 menarik tak? Menarik. Saya Jangan lupa Tuan Rahmat bayarlah ke lembaga zakat selamat. Yang itu memang bayar. Yang itu memang bayar. Follow. Duduk di Bangi tadi. Dia 800,000 follower. Yang itu kan dia wangi dia tahu tak? Okey. Bersama kami di lain waktu dalam Sembang PM Tepi. Assalamualaikum. Terima kasih.